Dan seperti biasa, kita akan ikuti pula laporan berita dari Sabah. Jadi kita bersama Anisha Doles di sana. Silakan, Ann. Baik, terima kasih Nurlela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri dan Persekutuan terus bekerjasama rapat dalam usaha menyediakan rumah berkualiti untuk rakyat dengan kos yang tidak membebankan. Ini termasuk kesediaan kedua-dua pihak untuk menyediakan sumber sama ada tapak atau peruntukan untuk mengurangkan kos pembangunan projek perumahan demi kepentingan rakyat. Menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal, kerajaan negeri sedia memperuntukkan tanah bagi pelaksanaan projek perumahan untuk rakyat yang dibiayai Kerajaan Persekutuan. Bagaimana untuk meringankan bebanan kerajaan negeri mempunyai tanah, mempunyai bidang kuasa, kerajaan pusat mempunyai kewangan. Kalau kita bekerjasama dengan baik, maka kita boleh kurangkan kos itu, maka akhirnya pihak pelanggan di peringkat bawah, rakyat yang memerlukan kemudahan ini akan tidak dibebankan dengan kos yang begitu tinggi. Beliau ditemui media selepas menerima kunjungan hormat Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Datuk Seri Haji Muhammad Mantek di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Shafie berkata kerajaan akan menaik taraf pusat pelupusan sampah kayu madang di Telipok. Sebenarnya kayu madang pun adalah projek di bawah Kerajaan Persekutuan yang kita telah peruntukkan sejumlah hampir 40 juta lebih lah, 43 juta. Dan sekarang ni pun untuk upgrading new cell pun lebih kurang 40 juta. Peruntukan sudah pun diluluskan. Selain itu, pusat pelupusan sampah berkapasiti 250 tan sehari di Tawau dijangka siap tahun ini. Manakala projek pusat pelupusan sisa pepejal bagi kawasan pantai barat selatan yang baru diluluskan kini dalam peringkat reka bentuk. Majikan yang menggaji pekerja asing warga Indonesia diminta mendaftarkan pekerja tersebut secara sah untuk bekerja di negeri ini. Langkah itu demi memastikan warga Indonesia sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang di negara ini. Menurut Konsul Republik Indonesia Tawau Sulistyo Jati Ismojo, tindakan itu juga penting agar rakyat Indonesia tidak memasuki ke negara ini secara haram. Pada masa sama katanya, pihak Konsulat Republik Indonesia KRI sedia menguruskan dokumen-dokumen berkaitan khususnya pasport warganya yang bekerja di negeri ini. Pemerintah Sabah sedang memberikan fasiliti pemutihan, ya kan, ada warga-warga asing untuk diputihkan, untuk dibuat legal. Nah, itu kami pun berharap para majikan-majikan yang masih mempekerjakan warga kita itu ilegal dibuat legal lah. Kami siap membuatkan dokumennya, siap membuatkan paspornya. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri KRI Tawau di Dewan Seri Tawau. Sejak April lalu hingga semalam, KRI Tawau telah mengeluarkan lebih 8,000 pasport untuk warga Indonesia yang bekerja di negeri ini. Sementara itu, Ahli Parlimen Kalabakan Ma'mun Sulaiman yang ditemui dalam majlis ini berharap hubungan baik antara dua negara khususnya di sempadan Tawau dan Kalimantan Utara terus utuh. Memang peranan Konsulat Indonesia, pejabat Konsulat Indonesia di Tawau ini memang pentinglah. Sebab kita bergantung harap kepada tenaga kerja Indonesia yang datang ke sini untuk bekerja mencari nafkah, ya. Di samping membantu kita membangunkan daerah kita, ya. Turut hadir Adun Tanjung Batu Datuk Hamisa Samad, Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dan Komander Regimen 516 Askar Watania Tan Sri Liu Yun Fa. 8 pendatang asing tanpa izin parti di Tahan Maritim Malaysia Zon Maritim Lahad Datu susulan penahanan sebuah bot pam pada jarak 1.5 Batu Nautika Timur berhampiran Kampung Dewa Bajau Lahad Datu kira-kira 6.50 petang Rabu. Menurut Pengarah Zon Maritim Lahad Datu, Komander Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh, bot berkenaan yang dalam keadaan mencurigakan ditahan ketika pasukan sedang melakukan Op Pluto Timur di perairan Telukan Lahad Datu. Pemeriksaan lanjut mendapati terdapat seorang juragan bot berumur 65 tahun dan 7 penumpang termasuk seorang wanita masing-masing gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Maritim Muhaimin berkata kesemua parti yang ditahan itu akan disiasat
mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63 serta Akta Pemerdagangan Manusia dan Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007. Suspek boleh didenda tidak lebih RM250 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika didapati bersalah. Langkah kerajaan menyenaraikan 27 barangan di bawah harga kawalan dan memanjangkan tempoh skim harga maksimum musim perayaan daripada 15 hari kepada 30 hari sempena Hari Raya Aidilfitri ternyata berhasil mengawal harga barangan keperluan. Hasilnya, pengguna bukan sahaja mudah mendapat bekalan, malah harganya stabil dan tidak membebankan pengguna, terutama golongan berpendapatan rendah atau B40. Mazrona Kalinggalan ada laporannya. Rata-rata mampu menarik nafas lega apabila barangan keperluan hari raya diperoleh pada harga yang terkawal. Alhamdulillah terkawal semua. Itu ayam pun terkawal, ini cili, apa barangan pun terkawal, itu bawang. Pembeli pun senang hati, tidak mahal. Habis kan ikut itu kawalan harga kan. Alhamdulillah tiada apa maksud saya bermasalah, semua berjalan lancar. Okeylah, tiada apa-apa yang menyusahkan kita sebagai pengguna lah. Harga semua berpatutan. Bekalan semua itu okey, tidak ada masalah bagi semua pihak lah, tidak ada masalah, semua okey lah. Lagi maksudnya barang-barang itu tiada harga melonjak tinggi lah, tiada. Harga berpatutan semua. Maksudnya mampu milik lah. Kestabilan harga barangan terutama barangan mentah yang dikawal menerusi pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan kali ini nyata memberi impak positif dalam usaha meringankan beban rakyat khususnya golongan B40. Kawalan harga ini akan mampu membantu rakyat untuk berbelanja mengikut kadar yang telah ditetapkan, di mana orang ramai boleh mendapatkan bekalan barang mentah secara efektif mengikut kadar harga yang telah ditetapkan. Sekaligus juga akan membantu rakyat terutamanya golongan B40. Dr. Imbarin juga berkata skim kawalan harga itu juga mampu merangsang aktiviti pengeluaran barangan keperluan secara berterusan. Sementara itu, pemantauan KPD NHEP sepanjang pelaksanaan skim itu mendapati peniaga telah memberikan kerjasama dengan mematuhi harga siling yang ditetapkan. Setakat hari ini, kita melihat tidak ada aduan diterima daripada orang ramai berhubung dengan isu penjualan barang-barang yang tersenarai dalam skim ini melebihi daripada harga maksimum yang telah ditetapkan. Ternyata langkah kerajaan dalam menambah 6 lagi item baharu termasuk cili kering dan beberapa ikan sejuk beku selain memanjangkan tempoh pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan berjaya mengawal dan menstabilkan harga barangan keperluan demi kepentingan kita selaku pengguna. Apapun, berbelanjalah secara berhemah dan elakkan pembaziran. Mazrona Kalinggalan, RTM. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Nurlela di Angkasa Free. Silakan, Lela. Terima kasih.